You're waiting for someone? My mother. Me too. Jangan, abang. Son, Mami kêu nè. Hả? Giờ mấy chín hả? Sean. It's okay. Hả? She says she loves you. பசிக்குதா? சாப்பாடு கொண்டாந்துருக்கேன். சாப்பிட்றீங்களா? எல்லாமே முடிஞ்சு. சாப்பாடு. ஆமா. ஆனா நீங்க உயிரோடு இருக்கிறீங்களா? நாம அதிர்ஷ்டக்காரங்க. Wow. Don't break my heart. Makanan penting untuk kesihatan kita. Oleh itu, kita perlu memilih jenis dan jumlah makanan yang sesuai untuk badan dan cara hidup kita. Adalah mudah untuk kita mendapat maklumat tentang jenis makanan yang harus dimakan dan cara pemakanan yang betul untuk menjaga kesihatan kita. Memakan sejenis makanan secara berlebihan boleh menjejaskan diet yang seimbang dan juga boleh memudaratkan kita. Ia boleh menyebabkan penyakit jantung, angin ahmar, diabetes, berat badan berlebihan, dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Jadi, apakah jenis makanan yang sesuai untuk kita? Piramid makanan ini mempunyai 4 aras yang mengandungi 5 kumpulan makanan. Piramid ini menunjukkan jenis makanan yang harus dimakan lebih dan yang mana kita harus kurangkan. Kumpulan pertama, yaitu aras terbawah sekali piramid ini mengandungi bijirin, hasil bijirin dan ubi-ubian. Termasuk nasi, mie, roti, kentang dan capati yang menyediakan zat makanan seperti karbohidrat kompleks, vitamin, mineral dan serat. Kumpulan makanan ini sangat penting dalam diet harian kita. Ia adalah kandungan terbesar dalam sajian harian kita, yaitu antara 8 hingga 12 sajian. Jadi, berapakah jumlah sesuatu sajian untuk kumpulan makanan ini?
Aras terusnya dalam piramid makanan adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Merupakan sumber terbaik bagi vitamin, mineral dan serat. Kita perlu makan sekurang-kurangnya 5 sajian sayur-sayuran setiap hari. Gunakan panduan ini bagi menentukan jumlah sesuatu sajian sayur-sayuran kegemaran anda. Bagi buah-buahan pula, sekurang-kurangnya 5 sajian disyorkan. Dan panduan ini menunjukkan jumlah sesuatu sajian buah-buahan atau jus buah-buahan kegemaran anda. Di aras ketiga piramid mengandungi 2 kumpulan makanan, yaitu ikan, daging, ayam, dan kekacang, serta susu dan hasil tenusu. Bahan-bahan ini memberi kita sumber protein, vitamin, dan mineral seperti kalsium dan zat besi. Walaupun penting di dalam diet kita, tetapi kita hanya perlu 2 atau 3 sajian ikan, daging, ayam, kekacang, atau makanan daging alternatif sahaja. Ikutilah panduan mudah ini untuk menentukan jumlah sesuatu sajian ikan, daging, atau makanan daging alternatif kegemaran anda. Susu dan hasil tenusu seperti keju dan dadih adalah sumber terbaik kalsium dan protein. Jumlah yang disyorkan bagi susu dan hasil tenusu ialah 1 hingga 2 sajian sehari. Panduan mudah ini menunjukkan jumlah sesuatu sajian susu atau hasil tenusu. Lemak, minyak, dan gula terletak di aras teratas sekali. Sedikit saja bahan ini diperlukan untuk menambahkan keenakan makanan. Sekarang, mari kita perhatikan amalan makanan yang baik. Negara kita yang berbilang bangsa dan budaya menawarkan khazanah beraneka jenis dan hidangan makanan yang menyelerakan. Tetapi, kita perlu menyediakan hidangan dengan cara yang sehat. Tukarlah kepada cara memasak yang lebih sehat seperti mengukus, membakar, memanggang, atau menggoreng cara stir fry. Nikmatilah hidangan anda, tetapi ingat, makan berlebihan boleh mendatangkan penyakit. Cara yang paling baik untuk memastikan kesihatan anda ialah dengan mengimbangi dan mempelbagaikan diet anda. Tabiat makan yang sehat boleh dimulakan pada bila-bila masa tanpa mengira usia. Tetapi lebih baik jika kita memulakannya lebih awal sejak lahir lagi. Terdapat 8 tabiat makan yang baik yang harus diamalkan. Dan tabiat yang baik ini boleh menjamin kesihatan kita. Marilah kita ikuti tabiat-tabiat ini. Pertama, makan pelbagai makanan berdasarkan piramid makanan, mengikuti jenis makanan yang terkandung di dalamnya. Mempelbagaikan makanan akan menjamin imbangan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kedua, imbangkan makanan dengan aktiviti fizikal. Bersenam selama 20 hingga 30 minit, 3 hingga 5 kali seminggu,
atau bersukan, atau membuat kerja rumah boleh menolong badan kita menggunakan kalori berlebihan dan mengekalkan berat badan unggul. Ketiga, pilih diet yang mengandungi banyak bijirin dan kekacang. Makanlah lebih banyak bijirin dan kekacang kerana ia penting untuk hidup aktif dan produktif. Keempat, memakan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Makanan seperti ini membekalkan badan kita dengan mineral, vitamin dan serat yang diperlukan. Kelima, pilih diet yang rendah garam dan gula. Keenam, pilih diet yang rendah lemak dan kolesterol. Ketujuh, meminum lebih banyak air kosong sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas air setiap hari. Air menolong kita menghadam dan memproses makanan, membuang kekotoran serta mengawal suhu badan. Akhir sekali, amalkan tabiat memakan makanan bersih dan selamat. Terutama sekali apabila kita makan di luar, pilihlah tempat yang bersih. Mulakan tabiat makan yang baik hari ini untuk kesihatan anda. Perbagaikan makanan anda. Makanlah secara berpatutan. Kekalkan berat badan unggul. Makan untuk kesihatan. Resepi kehidupan sehat. Kita semua perlukan makanan. Tetapi tabiat pemakanan yang salah boleh menjejaskan kesihatan anda. Elakkan tabiat memakan makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi kerana ia boleh menjejaskan kesihatan kita. Kita harus menikmati pelbagai makanan bagi memastikan kita mendapat zat yang mencukupi untuk kesihatan. Makanlah lebih buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara yang sihat menyediakan makanan dengan mengurangkan lemak, minyak, garam, perisa dan gula. Kita juga harus amalkan tabiat makan mengikuti keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam dengan tetap bagi mengimbangi berat badan. Ingat pelbagaikan makanan anda. Makanlah hidangan yang berpatutan. Kekalkan berat badan unggul. Resepi untuk kesihatan. Nama saya Suzy. Ini gambar Abah dan Mak saya. Abah dah meninggal dunia kerana AIDS. Saya sangat sayang Abah. Mak kata saya mesti belajar buat kerja sendiri kerana Mak pun sakit kuat terkena AIDS. Saya pun sangat sayang Mak. Mak, janganlah pergi. Saya tak mau tinggal sendiri. Jangan biarkan AIDS memusnahkan anda dan keluarga anda. Batuk ayah semakin teruk. Demam ayah pula tidak berkurangan. Batuk ayah bukan batuk biasa. Ada tumpukan darah. Aku semakin risau melihat keadaan ayah. Bila diajak ke klinik, kata ayah sakitnya sakit biasa je. Sehinggalah pada suatu hari, ayah disahkan mengidap TB. Kata doktor,
sakit ayah semakin tenat. Akhirnya ayah meninggalkan kami buat selama-lamanya. Keengganan ayah mendapatkan rawatan awal akhirnya menyebabkan kematiannya. Adik saya juga dijangkiti TB. Nasib baiklah mendapat rawatan awal. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Tak kira di mana anda berada, sebelum makan, pastikan premisnya bersih, pekerjanya bersih, peralatannya bersih, dan makanannya selamat dan bersih. Elakkan keracunan makanan. Sebelum makan, berhati dan pilih. Anak saya adalah nyawa saya. Tapi dia meninggal dunia kerana saya. Semua ini silap saya. Saya abaikan dia. Saya menyesal tidak menghantar dia berjumpa doktor serta-merta. Saya ingatkan demam biasa saja. Happy birthday, Papa. Demam jangan diambil mudah. Ia mungkin demam denggi. Jumpa doktor secepat mungkin. Dapatkan rawatan awal denggi. Ia boleh menyelamatkan nyawa. Saban hari, kehidupan kita dipenuhi dengan kesibukan, menjalankan tugas dan tanggungjawab. Memenuhi keperluan hidup yang sentiasa berubah mungkin menyebabkan tekanan mental atau stres jika kita tidak bijak mengendalikannya. Kesibukan dan tugas-tugas yang berlebihan, daya tahan diri yang terhad, dan kekurangan sokongan keluarga, rakan, serta majikan boleh mendatangkan tekanan mental. Ini ditambahkan pula dengan persekitaran yang tidak selesa dan tenteram. Di tempat kerja pula, kita terpaksa berhadapan dengan suasana kerja yang pastinya mencabar. Tekanan mental yang terjadi boleh mengganggu prestasi dan produktiviti kerja. Memenuhi permintaan dan kepuasan orang ramai misalnya, boleh merupakan suatu beban sekiranya ia tidak ditangani dengan wajar. Masalah rumah tangga, menghadapi kerenah anak-anak dan menjalankan tanggungjawab rumah seharian, menambahkan lagi tekanan mental yang dialami. Pemahaman, tolak ansur dan kesabaran amatlah perlu dalam mengharungi suasana yang tertekan ini. Apabila tekanan mental atau stres sudah memuncak di dalam diri, seringkali ia akan mencari jalan keluar, selalunya dalam bentuk tindakan atau perlakuan yang mengikut emosi. Antara gejala tekanan mental adalah merasa cepat marah, sentiasa cemas dan bimbang, mudah letih dan tidak bermaya, kurang daya tumpuan, fikiran bercelaru, sering sakit kepala, sakit gastrik, sakit-sakit sendi, penggunaan alkohol atau ubat penenang yang berlebihan, hilang selera makan atau makan berlebihan, mengalami masalah gangguan tidur,
kecenderungan bertindak secara melulu. Perlukah ini berterusan? Dalam menangani tekanan mental, langkah pertama yang perlu diambil adalah menyedari adakah kita mengalami stres. Selanjutnya, mengenal pasti apakah punca stres kita. Untuk mengelakkan diri kita daripada mengalami tekanan mental atau stres yang berlebihan, kita harus mengambil tindakan bijak dan sesuai untuk menanganinya melalui pelbagai cara. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah melalui pembelajaran dan berbincang dengan orang yang dapat membantu. Mengendalikan emosi dan kemarahan secara terkawal dan matang. Dapat menerima kelebihan dan kelemahan diri sendiri tanpa membanding dengan orang lain. Merancang dan menggunakan masa secara bijak sesuai dengan keutamaan dan matlamat hidup yang realistik. Mengamalkan cara hidup sihat melalui penjagaan makanan, beriadah dan istirahat yang cukup. Melakukan senaman, relaksasi secara teratur dan berkesan sepanjang masa. Selalu berfikiran secara positif dan mau bertolak ansur. Mampu berkongsi masalah dengan orang lain. Meningkatkan amalan kerohanian dan mampu menghadapi cabaran atau masalah dengan kesabaran. Semestinya kita tidak boleh lari dari stres atau tekanan mental. Stres yang sederhana adalah baik dan membuat kita cergas dan merasa bermotivasi. Tetapi tekanan yang berlebihan jika tidak ditangani dengan baik boleh mengganggu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Jika ini berlaku, kita seharusnya berani meminta bantuan dan sokongan dari orang lain. Sekiranya kita mampu mengendalikan stres, kita akan berjaya hidup dalam masyarakat yang harmoni, bertimbang rasa dan saling hormat menghormati. Tangani stres dan kita akan mampu menyahut cabaran kesihatan mental di ala Bali. I can't breathe. I have migraines, numbness, weight loss. I live with it every day. The illness that I'm suffering from is an anxiety disorder, and it deserves to be treated like any other illness. But it's not. Hey, good morning. Hey, Archie. Hey. Hi, Teddy. You know, one of those ones. Yeah. Hey, good morning. Hey, Archie. Hey. Hi, Teddy. Good morning. Hey, Hi, Teddy. Don't know if you've heard, but Archie took his life last night.